menerusi program MTech bersama dengan saya, tak lain dan tak bukan tamu tetap kita yang merupakan Ketua Pengarah di bahagian kejuruteraan Automotif JPJ, bersama dengan kita yang bahagia Datuk Engineer Haji Muhammad bin Dalib. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Apa khabar Ti? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam satu Malaysia. Salam pada pendengar-pendengar yang menantikan sentiasa dan menanti terus menanti MTech pada setiap hari Isnin dia. So semoga sihat-sihat selalu dan bergembira walaupun dalam cuti, tapi kita sanggup juga ke konti untuk memberikan sedikit info kepada sahabat-sahabat yang memandu, yang menunggang, yang memiliki kenderaan untuk menambah baikkan. Harapan saya statistik janganlah kita catit, tidak menjadikan kita sebagai pencatit memandu ataupun mendengar di rumah ataupun sedang berehat cuti hari ini kan. Betul. Cuti gantian. Betul. So biarkan diri kita benci pada orang panggil saman, anti saman, dan juga kita adalah orang yang benar-benar tidak mahu mencatatkan statistik. Betul. Jadi untuk itu kita bagi ruang dan peluang kepada mereka untuk hubungi kita di talian 0362051500 atau melalui FB IKIM di ikimfm.my. Dan juga di SMS kita. Ya, tagkan IKIM, jarakan persoalan anda hantar ke 39111. Istimewa bercakap terus bersama dengan yang bahagia Datuk Engineer, insya-Allah di konti berkenaan dengan pemanduan, berkenaan dengan kenderaan dan sebagainya. Apa saja. Bebas apa saja, tetapi berkaitan dengan apakah cerita JPJ, JPJ baru, ataupun nak tanya pasal nombor plate, ataupun kenapa nombor plate mahal, kenapa nombor plate susah nak dapat, nombor plate pendaftaran, dan apa saja berkaitan dengan empat lah. Yang pertama sekali bahagian kejuruteraan otomotif, yang kedua bahagian penguatkuasaan, yang ketiga bahagian pelesenan kenderaan, yang keempat bahagian pelesenan memandu. Jadi ada 4 core subjek di dalam Jabatan Pengangkutan Jalan ini. Boleh tanya apa saja selain daripada sememangnya tanya perihal kereta anda. Pasti saya akan cuba menjawab yang terbaik untuk anda, untuk rakyat Malaysia, insya-Allah. Dan Datuk, di awal-awal ni Datuk, sebab tadi Datuk dah kata tentang kemalangan statistik dan sebagainya, kalau kita lihat apa yang berlaku tu pun, kalau kita imbas kembali, dia berkaitan dengan, kebanyakannya jugalah berkaitan dengan memotong kenderaan tak tepat, tak betul dan sebagainya, Datuk. Ni mungkin kita nak bagi ingatan ni, Datuk. Sebenarnya bila memandu, bagaimana cara yang betul kita nak memotong kenderaan, Datuk? Dan memang soalan tu memang baik sekali lah pada pandangan saya hari ini. Dan kalau kita memandu, kita kena tahu steering kita tu jenis apa. Ada 4 jenis sistem steering, 3 sistem steering. Yang pertama mechanical, yang kedua electrical, yang ketiga hydraulic. So yang terbaru sekali adalah electrical ni. Jadi apakah steering kita ni jenis apa, sistem dia? Semasa kita beli, kita kena tanya, ataupun kita kena buka buku handbook, dan kita tahu electric system atau hydraulic system. Tak ada dah mechanical. Mechanical tu zaman lama-lamanya lah. Kereta yang dibuat direka sebelum tahun 85. Ya, yang pulas sungguh-sungguh. Berpulas sungguh-sungguh. Tetapi bila kenderaan komersial, dia start dengan tahun 2005. Dan sekarang ni semua hydraulic system. Dan yang kedua, kita kena tahu sistem transmisi. Budak kampung kata kan, budak kampung kata gearbox lah. Gearbox atau kotak gear. Jadi gearbox kita ni jenis apa? Auto, manual dan Tiptronic. Ada 4 sistem transmisi pada kenderaan di dalam pasaran negara kita. Kedua-dua perkara ini, iaitu steering dan transmisi, ini amat penting untuk kita tahu. Pandang je, gear auto, sama je lah tekan. Tak sama. Pandang serupa, tapi tak sama. Pandang cantik, belum tentu selamat. Cantik kereta, bukan cantik orang. Kalau cantik orang tu memang selamat lah kan. Jadi cantiknya cantik kereta. Jadi yang pentingnya sekali, apabila kita memandu, kita nak memotong. Macam Yati cakap tadi kan, kenapa kita nak kebanyakan waktu memotong berlaku kemalangan? Kerana transmisi kita adalah kotak gear automatik. Bila di dalam D, dia nak bertukar kepada D lain agak lambat kerana mengikut RPM, revolution per minute. Putaran gearbox kita mengikut kekuatan kapasiti enjin kenderaan kita. Kalau enjin kenderaan kita berada di bawah paras, dipanggilkan minimum pressure, so dia tidak akan
menukarkan gear tu secepat mungkin. Dia ambil masa juga nak Dia ambil tukar masa gear. kerana di dalam D ada D1, D2, D3, D4 untuk kereta 1.6 and below. Bila D5 2000 and below. Bila 6 2.5 and below. Bila sekarang dan hari ini market di dalam pasaran mempunyai D hingga D9. Wah. Hebat tak hebat kereta hari ini. Jadi kalau kita sebagai pencinta otomotif, cinta otomotif, kita akan tahu progres milenium otomotif tu. Tetapi kita hanya sekadar ada beli je lah kereta untuk kita pergi kerja senang, bawa anak isteri senang, bawa girlfriend senang, bawa jalan-jalan kereta mudah nak hantar barang atau apa pun, nak menjadi businessman ke, business lady ke. Kenderaan amat penting. Jadi ini tidak datangkan apa-apa masalah. You bawa sajalah. You tahu macam tu je lah. Tetapi tidak akan mengubah minda anda. Jadi kenapa dan mengapa ketika nak memotong atau nak buat overtake, kenderaan boleh jadi accident? Kerana you tidak menukarkan gear tu. Dia berada di dalam kotak gear D. Ketika kenderaan anda adalah anda punya transmisi automatik sahaja. Tetapi jika kenderaan anda Tiptronic yang hanya menggunakan di hujung jari, di steering wheel ada gear, iaitu campur dan tolak. Yang mana campur dia akan naik D1, D2, D3, D4 mengikut sisi kenderaan anda. Dan bila anda tolak dia akan turun 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dia tidak akan turun sampai N, tidak. Dia turun sampai 1 je mengikut kepada keperluan membrake waktu itu. Jadi bila kereta Tiptronic, tak perlu risau. Tekan aja minyak, dia tukar je sendiri. Secara automatik ya? Secara automatik. Tak perlu juga nak petik Tak sebenarnya. perlu nak petik. Bila tekan aja brake, dia sendiri lock pressure dan D tu akan turun sendiri. Down, dia akan turun. Tanpa perlu masa ya? Tak perlu masa. Dia tidak akan mengambil masa langsung. Begitu pantas dia turun. Dan kecuali kita nak feel of driving, kita saja nak main track, taruh dekat M, kita tarik dia tidak akan bunyi tidak. Bagi kereta auto, yes. Kalau you letak je dekat D, kerana dalam D tu you tak tahu D kat mana. Mana satu yang digunakan? Di mana satu yang digunakan? Nama ada D2, D3. Terlebih-lebih lagi yang paling teruk sekali, kereta kita mengelonsor sampai kat traffic light, tekan brake. Dalam keadaan lampu merah, brake kita tekan, gear lever berada dalam D. Ya, di dalam D. So kereta tu nak bergerak. Sebab dalam arahannya Dalam arahannya segera gerak. Pasal dalam D. Yang ini akan buatkan enjin itu stres dan brake pad akan menjadi panas. Bila hijau je dia angkat je brake, dia terus pergi. Kononnya nak laju, tekan minyak, dia pergi sebab dia akan menukarkan suara dia daripada D3 atau D4 tadi jika 1.6, dia nak tukar kepada D1. Dia will take time because of the pressure in the transmission. Dan beginilah akibatnya menyebabkan kita memotong kenderaan lain tidak lepas. Itu bagi kenderaan yang 2 hala. Bagi kenderaan yang 1 hala tak ada masalah. 3 lorong ke 4 lorong ke. Itu sebab kalau kita tengok 4 lorong untuk Kuala Lumpur ke Seremban kan. Yang baru ni. Betul. Ke Tanjung Malim kita nampak 3 lorong ke atas kan. Tapi kereta mana yang duduk yang paling tengah sekali? Lorong laju tu, kereta jenis apa yang suka duduk? Tak payah cakap lah. Sekarang jika anda atas jalan, anda perhatikan lorong paling laju, paling kanan tu, kereta jenis apa yang suka duduk di situ? Atau lorong nombor 2, kereta jenis apa yang suka duduk itu? Lorong laju ataupun lorong rasa laju? Lorong rasa laju. Terasa kereta dia tu paling laju dari lorong. Itu dia menempah tiket. Menempah tiket statistik. Dan saya cakap, jangan tempah tiket. Itulah ura-ura anda menempah tiket. Jadi kenapa dengan pemanduan anda yang dengan kelajuan sekian, lorong yang disediakan, janganlah cari penyakit. Dan saya perhati, memang kalau saya balik kampung ke Melaka, saya akan nampak kereta yang laju tu berada lebih sebelah kiri, bukannya sebelah kanan. Sebelah kiri lebih laju. Lebih laju. Dan memang saya ketawa, rakyat Malaysia boleh. Tapi membahayalah kiranya kan. Memang untuk sebelah kiri mesti berbahaya. Tetapi macam mana? Dia bersisi 6,000 cc dan dia membayar rotek 30,000. Rotek dia setahun. Dan dia sepatutnya lorong kanan, bukan di lorong kiri. Tetapi lorong kanan tu kereta apa? Jadi sendiri fikir, sendiri ingat lah. Sendiri tengok.
Jadi saya tak mau cakap apa kereta, kerana rakyat Malaysia memang kreatif. Walaupun dah ajar jangan pasang hazard light ketika hujan. Tapi masih berlaku. Ramai yang masih lagi. Dan saya maklumkan, jangan menggunakan HID, Headlight High Identity Discharge, yang melebihi daripada 4,300. Tetapi masih ramai lagi yang menggunakan HID 8,000, HID 10,000, dan yang terhebat sekali adalah 16,000. Masih ramai lagi yang menggunakan. Ini akan mengundang kecelakaan untuk diri sendiri. Kerana di waktu malam hujan lebat, memang tak akan nampak apa-apa. Kerana dia melebihi daripada cuaca persekitaran, walaupun dalam keadaan cuaca gelap. Jadi jangan ingat waktu malam kita lebih senang nampak waktu gelap dengan Kelvin yang tinggi. Tidak. Jangan mengundang statistik lah. Dan itulah yang saya nak cakapkan tadi. Jadi bagi mereka yang menggunakan transmisi, pastikan anda tahu apakah jenis sistem transmisi. So jika tak puas hati nak tengok transmisi apa, boleh hantar terus kepada ikim.com.my. Nanti kita akan tengok dan kita akan bagi explanation macam mana cara-cara penggunaan. Dan setiap kali rasa tak silap saya 3-4 bulan sekali kita dah cerang macam mana guna power train ataupun enjin Screwback dengan gearbox sekali dengan drive shaft untuk digunakan dengan yang terbaik. Bila kita berada di atas jalan raya, memang kita dalam keadaan selamat. Dan masih ramai lagi rakyat Malaysia, kalau kita tengokkan dekat E dan F dekat fuel indicator ataupun jangka laras bahan bakar, F dan E tu ketara, 1 dan 0 ketara sekali. Yang mana masih ramai lagi. Yang baru ni saya mengajar, saya tanya lagi, F apa? Fuel. Alamak, fuel. Memanglah dia tu untuk fuel. Tapi F tu untuk indikator apa? Bukanlah fuel ya. Dia cakap full. Full betul lah. Orang lain yang tolong jawab, bukan dia. Dia dah terkedu dah bila saya cakap you sekolah lebih tinggi dari I aja kau. Dan yang saya tanya, E stand for what? Dia yang cakap macam-macam. Emergency, empty, exit, macam-macam lah. So saya panggil angkat tangan, macam jadi budak sekolah pula. Ada 2 orang je cakap E stand for enough. Yang lainnya semua fail. Daripada 60 orang, dia telah mengakibatkan seorang meninggal dunia akibat bila kata sebut E itu empty. Kan kabut jadinya panik. E empty tapi kan nanti dia ingatkan dah betul-betul kehabisan minyak. Bukan. E stand for enough untuk 60 km daripada berlakunya indikator menandakan kita dah masuk ke dalam ruangan, dia panggilkan reserve ataupun keadaan yang bukan masa kecederaan, bukan masa kecederaan. Jadi masa untuk kita mencari di mana tempat petrol station yang selamat untuk kita. Bukan kita nampak je terus petrol station terus masuk. Bukan. Tak payah risau. Itulah masa-masa dia untuk kita lakukan. Ada banyak lagi dia perkara tersebut. Tapi walau macam mana kita layan dulu. Apa yang kita nak layan di? Kita nak layan di Facebook terlebih dahulu sebab hari ni cuti kan. Kita nak layan sahabat kita di Facebook daripada Muhammad Atif tanya. Kata memiliki dari Shah Alam memiliki Chevrolet Nabira 1.8 sekarang mengalami masalah temperature turun, aircon pun jadi tak sejuk. Mekanik kata ECU dia mengalami masalah. Pencerahan sikit Datuk. Aircon dan juga cooling system. Cooling system ni 2 perkara yang berbeza. Adakah bila kita switch on aircon, temperature turun? Atau on aircon, temperature tu turun tapi aircon panas. Dia ada 2 Jadi kalau kita switch on aircon, temperature drop tetapi aircon kita sejuk. Itu mungkin memang elok lah. Tapi dia bukannya drop yang banyak. Drop dia mungkin 10 ke 12 degree Celsius saja. Tapi nampaklah needle tu tidak turun sehingga C. Tidak. Kerana putaran air daripada radiator tu akan terus punat. Tetapi bila kita pasang aircon, temperature kita masih maintain tapi aircon kita panas. Ni berbeza kerana yang pertama dia solenoid kita, yang kedua dia kita kena tengok kondenser kita adalah liquid hydraulic system tu bergerak terus je. Jadi cara pengujian dia senang saja. Kenderaan mestilah berhenti lebih daripada 8 jam. Yang paling bagus waktu cuti pagi-pagi, kita sebelum start yang pertama kita nak start enjin tu, kita pastikan kereta tu kita dah bawa dia dekat dengan pipe
yang paling senang. Jadi kita sediakan pipe panjang untuk kita tembak air ni kepada direct terus kepada kondenser. Pandang serupa radiator, tetapi dia duduk berhadapan radiator. Tangki air, dia bukan tangki air, dia adalah tangki hidrolik untuk dipanggilkan kondenser. Jadi ada kipas sana. So kita tembak dekat kondenser tu, kita duduk kat dalam, 2 orang lah paling bagus ya, duduk kat dalam, dan kita pastikan yang mana aircon tu tadi dia keluar putih ke, wap ke, atau dia cuaca dia sejuk, rasa sejuk, sekejap lagi rasa panas. Kalau dia rasa sejuk, sekejap panas, kebocoran. Kalau asap putih, maknanya dah habis gas, dia perlu tambah. Atau di mana dipanggilkan, bila kita pusing, volume dia 1, 2, 3 tu volume itu dipanggilkan blower yang ada di dalam bawah panel dashboard kita. Tetapi kondenser kita dah mulalah menghantar. Ini akibat daripada termostat. Termostat ni yang kita pulas itu Tita. Pulas daripada putih pergi biru habis maksimum. Ataupun dia tak ada biru-biru lagi. Dia keluar dalam dipanggilkan figure atau digital, analog dipanggilkan. 16, 17, 18. 16 tu adalah paling sejuk. So kita selalu letak 16, 17 atau 18. Jadi dia jadi ice, dia jadi frozen. Beri frozen ni lah yang akan selalu merosakkan kita punya aircon. Tak boleh, tu the minimum. Dan suhu yang paling baik untuk negara kita adalah 22, maksima 24. Jangan kurang lagi 22. Ini ada yang tahu sampai 16, sampai 17 memang dia frozen dah. Dapat rasa kat Korea sikit lah tu. Rasa Korea, tapi siap kocek lah. Siap 1,400 lah siap. Itu Alhamdulillah. Dan kita nak teruskan. Soalan yang seterusnya dari Alam tanya, pemilik kereta Toyota City Hybrid katanya, Honda City Hybrid, Toyota Prius. Toyota Prius. Dia kata kenapa keretanya selepas menggunakan perjalanan setelah tutup enjin je mesti berbunyi nyit kat bahagian bonet. Yelah, dia dekat bonet tu dia punya bateri, dia panggilkan solenoid yang mengawal. Sebab hybrid car dia ada 2. Yang pertama digunakan enjin, betul-betul punya enjin. Untuk kereta Honda Prius 2000 cc dia, Toyota Prius 2000cc. So sebelah dia adalah bateri yang contain kat dalam ni. Jadi bila kita mandu kenderaan ini di kawasan kesesakan atau di dalam kawasan city area atau short journey, memang kita akan gunakan bateri. Itu dipanggilkan hybrid car. Tetapi kalau kita jalan dengan keadaan laju, dengan memaksa dia laju, paksa dia pergi lebih laju, dia akan gunakan enjin. Dan enjin ni akan transferkan dia punya charging system kepada sistem charging, dan bateri akan penuh balik semula. Dan ketika RPM melebihi lagi pada 2, enjin akan bekerja sepenuhnya. Dia tidak akan beriakan kepada bateri. So bateri ni diambil alih ketika kenderaan low and slow defect kepada engine performance. Baru dia akan ambil alih. Itu sebab hybrid car ke city area dia more to green atau environmental friendly. Jadi kedua-dua ni dia mempunyai solenoid charging system tu. Kalau kita tengok kiri kanan indikator tu, kanan adalah untuk bateri, kiri tu adalah untuk enjin. So kalau indikator yang enjin ni naik, dialah hidup. Kalau dia turun, bateri yang naik, bateri lah buat kerja. Jadi bila matikan enjin, dia akan bunyi macam robot tu kan? Macam robot. Jadi betul ada tu, ya? Tidak ada masalah apa-apa itu. Sebenarnya itu adalah sewaktu nak matikan enjin, dia tidak sempat-sempat nak bagi enjin tu berhenti sekejap, mati, jalankan bateri, berhenti, kita stop. Bila stop, relax, 1, 2, 3, 4, 5, baru kita off kan. Bukan kita boleh paksa dia mati, paksa dia hidup. Bila kita nak paksakan, kita dah ajar kan cara-cara nak start enjin dulu kan. Kan kita dah ajar 0 kepada 1, kita kena lead time, tak ada apa-apa. Pergi dekat 2, ada lampu semua nyala di dashboard. Bila lampu semua nyala, pastikan ada yang padam. Dah 2, 3 padam, dia akan bunyi start. Baru kita start, baru dia hidup, baru enjin tu selamat. Bila kita nak mati, bukan boleh mati je, tak boleh. Brake, free gear, tutup aircon, tutup radio, tutup semua tingkap, pintu kita dah buka, dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 matilah enjin. Baru dia tak akan short.
Dia prosedur dia senang saja. Tak susah. Tapi kalau kita paksa, wire dia satu putus. Paksa. Lama-lama dia pun jadi tak betul juga. Dia manusia cipta. Dia bukan Allah cipta. Itu beza dia. Dia hanya sementara, bersifat sementara. Dan kita kena jaga. Kita jaga dia betul lah. Tak jaga betul, sorry lah. Benda mudah aja, mudah. Tapi kena ada ilmu lah. Tak ada ilmu, mudah mana pun tak tahu. Itulah sebabnya dia kena dengar setiap Isnin di Kim FM. MTech. InsyaAllah. Dari Anda Gurun, Datuk, tanya tentang dah endorse Wira ke 2.0 enjin Evo. Sudah lama dah kata, dan bercadang nak dijadikan kereta Wira saya 4-wheel drive pula. Boleh ke Datuk? Yang mungkin suatu waktu dulu sebelum saya menjadi pengarah memang ada kelulusan kita benarkan untuk 2000. Setahun, tak silap saya, tahun 2007 2008 kita dah tak benarkan dah Wira untuk 2000cc. Kerana yang terbabit dalam kemalangan dekat jalan saya dah lupa dah lama dah, dia putus dua kereta Wira tu. Enjin kapasiti dia 2000cc. Rupanya kenderaan tu akibat kemalangan, so enjin dia pecah, dia tukar dengan enjin yang kita lulusan, dia upgradekan, dan bila aksiden lagi kali kedua, dia putus dua. Jadi selepas daripada kes itu, kita tak benarkan lagi dah untuk Wira pakai 2000cc. Dan maksimum Wira adalah 1.8 aja, tak ada lagi sampai 2000. So kalau dia nak buatkan propeller shaft pula, nak jadikan 4x4, so kereta tu sesuai untuk pakai sendiri kat off-road lah. Dekat off-road, bukan dekat jalan raya. Kerana dia akan jadi tinggi, sekurang-kurangnya dia tambah 4 ke 6 inci tinggi daripada biasa. Ketinggian kereta tu, sebab daripada enjin depan nak hantar kepada belakang dipanggilkan propeller shaft. Daripada propeller shaft nak diterima oleh differential unit, dan differential unit dipanggilkan axle, rear axle. Dan rear axle tu nanti dia sama ada dia pakai single shaft ke, nak panggil apa ke, tak kisahlah, tapi dia mesti ada dipanggilkan rear axle. Bila rear axle tu nanti dia nak hantar daripada crown gear untuk sun gear, tolak kepada drive shaft, baru sampai ke tayar. Jadi kereta tu automatik akan jadi tinggi. Bila jadi tinggi, dia tidak sesuai lah. Memang kereta Wira ada 4x4 yang dipanggilkan kereta tu untuk rally. Hanya untuk main rally, untuk rally off-road. Tapi tak berbahaya ke Datuk dari segi fizikal kenderaan tu, kereta Wira? Kalau duduk atas jalan, dia berjalan dengan secara biasa, mungkin tidak ada apa-apa efek, sebab dia tidak terlalu tinggi. Bukan macam jadi 4x4 yang Bigfoot tau. Tidak. Dia macam kereta biasa, cuma dia tinggi daripada biasa, lebih daripada 6 inci. Jadi ini bila berada di atas jalan raya, di kuateri, dia akan rasa macam kereta dia lain daripada yang lain. So nak cuba nak tunjuk kehebatan. Bila nak tunjukkan kehebatan, inilah yang mengundang kecelakaan ni. Jadi lebih baik tidak dimulakan. Jadi boleh, tetapi hanya untuk dipanggilkan off-road atau sukan. Sukan tu masa rally lah. Sukan rally, so kalau dia dah buat ubah suai kepada 4-wheel drive ataupun dipanggilkan all-wheel drive. All-wheel drive. Semua pacuan dalam masa yang sama, tanpa henti. Kalau 4-wheel drive, dia boleh front, rear, 2 rear and 4x4. Dia boleh tukar-tukar macam itu. So ini berarti dia nak kena memohon kepada bahagian kejuruteraan otomotif yang terdekat untuk gunakan kenderaan itu daripada satu tempat ke satu tempat dengan tujuan untuk perlombaan. Kalau jalan-jalan biasa tak boleh. Nak pakai-pakai, nak pergi hore-hore tak boleh. Ni pengingatan awal ni. Terima kasih banyak Datuk. Saya kira daripada Rizal Yop tanya Datuk, dia ada kereta Proton Iswara tahun 92, mempunyai masalah gear manual ke-5. Bila masuk je akan ditendang balik. Adakah gearbox dia perlu ditukar, ataupun gear 5 tu saja yang perlu ditukar, seperti yang kadang-kadang abang-abang taxi syorkan? Apakah punca kerosakan tu Datuk? Bila gear 5 dia reject. Dia reject. Kerana sewaktu kita taruh kaki kita, dia manual tekan kelas. Ya, betul. Jadi tekan kelas, habis dia tekan kelas, kaki kita jangan letak dekat kelas pedal. Kena letak dekat, dipanggilkan foot stopper, ataupun tempat merehatkan kaki. Kena letak dekat tempat rehat, bukan letak dekat pedal. Tapi kebanyakan letak dekat pedal, tu yang menyebabkan kerosakan. Yang keduanya, memasukkan gear 1, 2, 3 kena benar-benar free, atau benar-benar gerak bebas kepada
flywheel dengan clutch plate, dengan flywheel. Dia mestilah enjin, flywheel, clutch plate, pressure plate. Bila kita tekan je, clutch bearing akan menekan pressure plate ni, clutch plate tu akan memutuskan hubungan dengan enjin. Jadi dia rasa bebas. Bila dia bebas, baru kita boleh masuk gear 1, masuk gear 2, masuk gear 3 dan seterusnya gear 5. Tapi kalau kita tekan dia masuk, tak cukup gerak bebas dia, kita masuk, dia akan bunyi 1, 2, 1, 2 senyap, 3 dengan 4 bunyi. Ataupun 1, 2, 3, 4 semuanya elok. Gear 5 berbunyi, besi laga besi. Jadi dia tidak cukup free, kita dah paksa dia masuk. Memang masuk. Sewaktu tu putaran input shaft ke dalam gearbox transmission memang tinggi kerana drive kita telah bekerja, roda telah berpusing, gigi gear dah mula bergerak tanpa henti, menyebabkan dia panggilkan scroll mesh. Scroll mesh ni kerja dia menggerakkan gigi gear, antara gigi gear dengan gigi gear untuk lock. So dah kehausan. So kalau ada duit, ganti dengan yang barulah. Untuk gigi dia punya scroll mesh dengan gear 5. Ada yang jenis gear manual ni untuk budak kampung yang suka nak feel, so tukar gearbox untuk auto. Boleh tukar gear auto, sepenuhnya auto sepenuhnya auto, tapi kena pilih yang betul. Kerana kalau tersalah pilih yang terpakainya, takut nanti dia kategori yang rosak. Tapi pakai balik manual, kena pergi overhaul gearbox itu. Boleh dibuat lah. Ada 2 pilihan. Sama ada gear 5 saja ataupun gearbox terus lah. Jadi kalau beli gearbox auto, dia akan jadi bertambah harga. Kalau beli gear 5 je, parts and component lebih murah. Tapi upah buka pasang memang mahal lah untuk gearbox ni. Sebab dia kena keluar dengan enjin sekali. Untuk Explorer, dia kena angkat ke semua enjin dengan gearbox sekali keluar, baru dia boleh buka gearbox dia. Sama juga prosesnya maksudnya. Sama. Jadi kerja dia memang remeh-temeh. Banyak kerja dia. Dan upah pasang dengan upah buka tu je dah memang mahal dah. Apalagi nak upah part spare part. Jadi kena fikir-fikirkan lah. Masa memandu tu tengok gear tu cakap baik-baik ya, jangan bermasalah. Itulah kena tekan betul-betul. Masuk gear betul-betul. Bukan nak masuk racing, nak masuk pantas-pantas, nak cepat. Tak perlu. Pijak, free, masuk gear dan lepas. Part 1, part 2, part dipanggilkan port port first gear, port second gear. That's manual. Kalau auto dipanggilkan P port, R port, N port, D port, 3 port, 2 port and L port. So every port must be lubricant. Without lubricant, dia stress. Bila dia akan masuk, paksa dia akan jadi stress. Itulah dia. Jadi kita kena berkenalan dengan dia, berkawan dengan dia. Dia akan selamatkan kocik kita. Ya, insya-Allah. Kan kita pun tak suka orang paksa kita, apatah lagi kenderaan kita itu dia. Dan buku kenali kenderaan kita sudah ada kita janjikan. Dah final stage dah. Mungkin dalam minggu ni kalau saya tak ke mana-mana, tapi hari Senin saya jadi panel lagi, Selasa jadi panel lagi. So mungkin hujung-hujung nanti tengok macam mana. Dan yang bahagia Datuk Seri KP nanti akan lancarkan buku tu. InsyaAllah semua orang nanti Datuk di buku pasaran. Tu memang best. Dia bagaimana nak jaga kereta, kenal kereta. Tajuk dia pun memang best lah. Kenali kenderaan kita. InsyaAllah. Dan Eli In pun tanya, ada lagi ke yang program test memandu bersama dengan Datuk tu untuk 20 orang tu? Saya dah dimaklumkan Datuk awal-awal dah. Hari tu juga habis Datuk Memang best. Tunggu, dengar selalu di IKIM. Yang pertama sekali kita nak, yang sebenarnya saya nak buat screen test untuk macam mana sambutan, nak minat saya mengajar lagi ke ataupun nak jadi ramai, memang banyak telefon hari tu. So Peraturan Edah kata memang hebat lah. So dia akan setkan date, dia setkan time ketika saya free, then kita akan panggil yang 20 orang tu yang nama dah terpilih tu, bersama dengan 30, dan total semua kata saya Tuan Nur Zahid, CEO Peraturan Edah, mengisyaratkan kepada saya minta tambahlah sikit. Dia kata sikit sangat ni, dia kata nak kata Edah akan bagi makan, Edah akan bagi minum, Edah akan bagi dewan untuk beri ceramah tu. So dia akan berceramah
berkaitan dengan kenali kenderaan kita, tapi bukan buku tau ya. Jadi kalau you pakai persona, I akan cerita pasal persona. You bercakap pasal BLM, I akan cakap pasal BLM. So perdana kita akan bercakap berkaitan dengan perdana. So insyaAllah tak lama lagi, dalam bulan 2 tak silap saya, sebab program untuk panel temu duga habis pada bulan ni, dan panel untuk advance driving akan habis 2 minggu selepas kongsi Pak Choi. So selepas program advance driving habis, barulah saya boleh buat program Proton bersama JPJ. Penuh lah tu Datuk ya. So mungkin selepas tu nanti kita akan buka lagi. Kalau Eda setuju, kita akan offer lagi kepada pemilik kenderaan Proton. InsyaAllah. Itu anda kena dengar lah tu. Kena dengar selalu ya. Kena ikut lah. Kena ikut setiap hari Senin. Kalau hari Senin tu saya tak ada recording, maafkanlah. Kalau macam ni live, macam ni live, minggu depan insyaAllah live. Sebab saya ada program nak pergi ke Jerman, ke Gothenburg dan juga ke Spain. So 3 negara ni untuk pergi, untuk mewakili kerajaan on behalf of the Malaysian government to talk about that the way forward of automotive Millennium and Malaysian program. So itu akan saya bercakap di Geneva jugalah. So program-program otomotif untuk negara ni insyaAllah akan sentiasa dipantau, menjadikan kenderaan itu adalah paling selamat bila berada di atas jalan raya. Masalahnya bagi saya sekarang ni kan, Yati, kenderaan tu memang selamat, tapi yang buatkan kenderaan itu tak selamat hanyalah rakyat Malaysia, pemandu tu sendiri. Rakyat Malaysia, kerana dalam kategori di dalam statistik ASEAN region, negara kita among yang tertinggi kemalangan maut di jalan raya. Itu saya pesan, janganlah jadikan lebuh raya di negara kita ini pusara. Dan ingatlah, setiap yang memandu, yang sedang memandu atau yang menunggang, di mana jalan raya kita itu dibuat dan dibina dan direka cipta khas untuk memudahkan urusan kita. Bukan kita nak membina pusara, bukan. Tapi ramai yang membuatkan lebuh raya, jalan raya di negara kita ini untuk enjoy ataupun untuk menjadi digelar king on the road, ataupun menjadikan apa-apa sajalah yang mereka suka, yang mereka rasakan diri mereka seronok di atas jalan raya, keseorangan. Sebenarnya jalan itu kita kongsikan ramai-ramai. Kita gunakan sepenuhnya untuk kemudahan kita balik kampung, kemudahan kita tengok mak keluarga kita. Kalau mak ada, ayah dah tak ada, kalau dua-dua ada kan. Jadi kita baliklah tengok mereka. Dan jangan jadikan lebuh raya tu sebagai pusara, betul tak? Betul. Jadi pada pandangan saya, sebelum mengakhiri dah, dah tengok jam banyak kali dah ni, mungkin dah penghujung. So apa yang kita berikan, apa yang kita sharekan ilmu-ilmu ni supaya dapat digunakan bersama. Betul. Jadi apa yang dikatakan, nyawa kita tidak ternilai berbanding dengan harga motor, harga kereta. Kerana harga motor, harga kereta kita boleh beli, dan kita boleh nak buat apa saja berkaitan dengan motor kita. Nak modify tu, nak modify. Tapi kalau tangan dah taruh skru macam mana? Nauzubillah. Kalau kaki dah taruh skru macam mana? Kalau kepala taruh skru, payah nanti. Kaki taruh skru okey lagi, tangan taruh skru okey lagi. Kalau kepala taruh skru macam mana? Jadi janganlah kita suka otomotif, body kita pun jadi otomotif part juga. Jadi kita nakkan kepada mereka-mereka di luar sana sentiasa menghormati sesama pemandu dan menghormati sesama penunggang. Yang memandu, menghormatilah penunggang. Berilah can penunggang tu lepas. Dia 2 tayar, tak payah nak impit-impit dia, tak payah nak. Dan bila menukar lorong dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, bagilah lampu isyarat. Betul. Yang mana engineer dan mereka untuk memudahkan you. You beli sebuah kereta, bukan you beli kereta saja, signal dia you tak beli. You beli kereta, sebuah kereta semua lengkap. Bin you nak kona, you bagilah signal supaya penunggang motosikal, sebab saya ni penunggang motosikal kan, nampaklah pemandu ni nak ke kiri, bagilah dia laluan, dia besar. Tetapi kalau saya dah duduk tepi-tepi, you tak bagi signal,
memanglah menyusahkan saya kan. Tu kena himpit kan. Memang kerana saya cakap sikit, jadi saya selamat lah kan. Alhamdulillah. Jadi selamat sampailah ke sini. Jadi oleh kerana itu, kita sharekan sama-sama, kita ingatkan sama-sama, dan saya continue untuk mengingatkan sama-sama lah. Betul. Supaya lebuh raya tu ataupun jalan raya bukanlah tempat untuk kita lumba, ataupun tempat untuk kita mencantikkan statistik, ataupun teringat suatu waktu dulu di Wad 5A. Janganlah, itu kenangan silam kan. Jadi biarlah dia berlalu begitu saja. Setakat ni dulu, yang baik tu dari Allah, yang kurang tu saya kalau celoteh-celoteh ni petang-petang minggu ni kan. Jadi maafkanlah, bukan berniat untuk mengata siapa-siapa, untuk diri sendirilah. Sama-sama kita Ganti kan. Betul. Okey, kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Di hari dan waktu yang sama tu setiap hari Senin ni. Ya, betul. Hari lain tak ada. Hari lain tu semuanya ulangan sahaja. Setakat ni dulu, sama saya insyaAllah. Jumpa lagi setiap hari Senin jam 3.15 hingga 3.45 petang. Bye-bye. MTech Udara di IKIM FM, pilihan utama anda.